Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ustaz Wan Muhammad Syarafi Wan Mustafa selaku pengacara majlis, yang berhormat, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya amat rasa bertuah dapat bersama-sama di sini pada malam ini. Rasa terpanggil bila Haji Izzaddin menjemput saya untuk sama-sama di sini. Kebetulan balik raya, saya kata alhamdulillah, saya sanggup alhamdulillah. Jadi terima kasih MBKB kerana menjemput saya, dan saya sungguh bertuah berjumpa dengan Tuan Imam Al-Fadil Syekh Ihsan Abdul Bari, Syekh Al-Fadil Syekh Ahmad Tamim Mahmud Al-Maraghi. Jadi saya bukan orang Pakistan, bukan orang Afghanistan. Saya orang Kelantan, orang Pitu Gang. Asalnya Pitu Gang, tapi ayah asal daripada Mani Urai, Kuala Kerai, Mani Urai, Kampung Pemberian. Maknya orang Lorong Gajah Mati. Jadi saya dilahirkan di Kampung Sirih, ayah dilahirkan, abah dilahirkan di Kuala Kerai, tapi tuknya Ahmad Al-Amudi dilahirkan di Yaman, Hadramaut, satu kampung dengan Osama bin Laden katanya, tapi bukan keluarga, mengawari, bukan. Jadi saya belajar di sekolah majlis sebelah Masjid Muhammadi tahun 54, 55. Kemudian pindah ke Merbau 56, 57, 58. Pindah ke Sekolah Umum Padang Garung, sebelah ni je, Sekolah Umum Padang Garung, Jah 5, Jah 6. Kemudian sambung ke Maktab Sultan Ismail, SIC, tahun 60 sampai 68, 67. Kemudian saya merantau ke luar negara, belajar di Australia 6 tahun, di Kanada, kemudian di UK, dan balik bertugas di Universiti Putra Malaysia selama 38 tahun. Alhamdulillah. Jadi sekarang umurnya 67 tahun, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita perlu sangat bersyukur pada malam ini. Sudah 28 hari kita menunaikan fardu Ramadan, berpuasa. InsyaAllah amalan baik kita ikut diterima. InsyaAllah tahun Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Ramadan tahun hadapan, kalau umur kita dipanjangkan bertemu lagi, InsyaAllah lebih baik pada tahun ini, InsyaAllah. Itulah harapan kita. Perjalanan hidup di dunia ini ada tujuannya. Ada 6 soalan yang kita perlu tanya pada diri kita setiap hari. Soalan pertama, siapakah kita? Dari mana kita datang? Siapa kita? Jawapannya, kita hamba. Sebagai hamba lebih baik daripada makhluk. Kita juga khalifah. Lebih baik pada para malaikat. Malaikat tak boleh jadi khalifah. Para jin tak boleh jadi khalifah. Manusia saja khalifah. Sebagai hamba kita ada kena pada perasaan kehambaan. Kita ni seperti debu di sisi Allah. Debu. Kita kena ada perasaan kehambaan itu. Boleh terima apa saja apa yang Allah tetapkan untuk kita. Keluarga saya balik dengan kapal terbang semalam, Air Asia, pukul 12.30 hari sampai pukul 1.30. Isteri saya, anak-anak, cucu semua sampai, tapi bagnya tak sampai. 3 biji bag tak sampai. Susu cucu ada dalam bag tu, baju raya dalam bag tu. Menangislah anak-anaknya, cucu-cucunya. Tapi saya kata alhamdulillah, yang tak sampai barangnya, orangnya sampai. Orangnya sampai, kita lupa. Yang kita ingat barang tak sampai. Yang kita sampai dengan selamat tu alhamdulillah.
Sentiasa ada peluang mengata alhamdulillah. Sentiasa ada peluang untuk mengata alhamdulillah pada Allah. Itu dia panggil sikap berterima kasih, bersyukur pada Allah. Sentiasa ada. Dia panggil daya zikir. Daya zikir kena sentiasa ada. Orang mencari daya fikir sahaja tak cukup. Kena ada daya zikir. Setiap masa kena berhubungan dengan Allah. Beg hilang tapi orangnya sampai alhamdulillah. 6 tahun saya belajar di Australia, alhamdulillah. Tahun 69 satu kampung pitu geng bawa lembah ke Mesir itu hantar, bukan hantar ke Australia, hantar ke Pangkalan Jepun. Alhamdulillah selamanya 6 tahun. Tahun 74 balik, alhamdulillah bertugas di UPN. Alhamdulillah. Peluang Allah hantar, Allah bagi scholarship. Tak sanggup, tak mampu. Abdul Rahman Ahmad, my father, Abah, mula Abah, tak sanggup dia nak bayar, nak pergi hantar ke Australia. Alhamdulillah dengan izin Allah dapat beasiswa Colombo Plan JPA. Anak kampung belajar keluar negara, alhamdulillah. Mencari ilmu. Jadi perjalanan kita di dunia ini kena bermula dengan soalan pertama. Apa dia soalan pertama? Siapa kita? Soalan kedua ialah nak ke mana? Nak ke mana aku ni? Jawapannya bertemu Allah di surga. Jawapan pertama ialah bertemu Allah di surga. Bukan di akhirat sahaja, tak cukup, di surga. Jawapan kedua ialah nak bina tamadun di dunia ini. Jadi rahmatan lil alamin sebagai khalifah, bina negara, bina dunia, bina tamadun. Itu nombor 2. Nombor 3 apa? Nombor 3 ialah untuk hidup sekarang, menyara hidup. Jadi yang pertama tadi nak jumpa bertemu Allah di surga, juga kita panggil kerana-Mu Allah. Yang kedua tadi kita panggil kerana-Mu ya ummah, kerana-Mu Malaysia, kerana-Mu Kelantan. Yang ketiga untuk menyara hidup, kerana-Mu, kerana-Mu istriku, kerana-Mu anak-anakku, kerana-Mu suamiku, kerana-Mu mak mertuaku, kerana-Mu, kerana kalau ada kucing kat rumah, kerana-Mu kucingku. Mana untuk hidup sekarang. Jadi yang pertama ialah kerana-Mu ya Allah. Kalau ada niat itu sudah jadi apa? Sudah jadi ibadah. Kerana-Mu tamadun, nak bina tamadun rahmatan lil alamin. Yang ketiga, kerana-Mu menyara hidup. Jadi soalan pertama, di mana kita berada dan siapa kita? Di mana kita sekarang? Nombor 2, ke mana nak pergi? Nombor 3 soalannya ialah kenapa nak ke sana? Kenapa nak ke sana? Why do you want to go there? Why do you want to be that? Bahasa Inggrisnya. Kenapa? Jawapannya ialah sudah jawab tadi, sudah cakap tadi. Kerana mengabdikan diri pada Allah. Kita ni hamba abdi. Bila sudah ada kerana mengabdikan diri pada Allah, segalanya jadi insya-Allah. Saya tanya driver saya, pemandu saya. Masa saya dekan saya ada driver, masa saya ketua jabatan ada driver, masa saya pengarah perancangan korporat saya ada driver sendiri. Saya tanya yang terbaru, yang terakhir, nama dia Faizul. Faizul, kamu siapa Faizul? Dia pun heran, tanya kenapa tanya soalan pelik sangat, siapa? Saya Faizul, Prof, Datuk. Yalah, itu nama. Kamu ni siapa? Dia macam, saya pemandu. Ya, itu tugas. Lebih pada itu. Akhir-akhir dia ingat, saya ni hamba Allah. Yang you memandu tu kenapa? Kenapa memandu? Memang tugas saya, Prof. Iyalah, lebih dalam pada itu, lebih dalam pada itu. Oh, dia pun ingat apa yang saya cakap selama ini. Mengabdikan diri sebagai pemandu, Prof.
mengabdikan diri sebagai pemandu. Saya profesor mengabdikan diri sebagai profesor. Masa jadi pengarah perancangan korporat, saya mengabdikan diri sebagai pengarah perancangan korporat. Saya juga seorang suami mengabdikan diri pada Allah sebagai suami. Saya juga anak mengabdikan diri sebagai anak. Kaum muslimat sekalian mengabdikan diri sebagai istri. Bukan mengabdikan kepada suami, mengabdikan kepada Allah sebagai istri. Bukan menjadi hamba abdi kepada suami, bukan. Menjadi hamba abdi kepada Allah sebagai seorang istri. Jangan mengeluh. Tadi saya beritahu anak saya, anak perempuan saya yang ada 2 anak kecil, 4 tahun, 3 tahun seorang, 5 bulan seorang. Jangan jemu, jangan mengeluh pasal anak kita menangis-nangis. Nah. Bila sudah mengeluh, sudah tak reda, sudah hilang pengabdian, sudah rugi. Jadi soalan pertama, di mana kita sekarang, siapa kita? Soalan kedua, ke mana nak pergi? Soalan ketiga, kenapa nak ke sana? Jawapannya, nak mengabdikan daripada Allah. Itu dipanggil mission, mengabdikan daripada Allah. Kalau ada yang ini, itulah peluang bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 100 berapa saya tak ingat, 103 ke macam tu. Tattaqun, la'allakum tattaqun. Kita kena pergi dalam mengabdikan diri pada Allah pada tahap yang tertinggi. Tattaqun, muttaqun, mana orang yang bertakwa. Itu yang paling tinggi. Yang bawah sikit ialah orang yang mukmin. Itu berkata, ya ayyuhalladzina amanu, sudah beriman pun, tapi nak bagi tahap yang lebih tinggi, muttaqin, mana orang yang bertakwa pada Allah. Peluangnya bulan Ramadan. Subhanallah. Orang yang tahu ini dia menunggu-nunggu bulan Ramadan. Tahap yang tertinggi nomor 3, ya orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang beriman. Yang nomor 3 apa? Yang rendah sekali apa? Orang Islam. Ramai kita dilahirkan Islam. Nasib baik sungguh, satu nikmat yang paling besar bagi orang Islam yang dilahirkan Islam. Yang nomor 2, nikmatnya dilahirkan dengan akal. Bukan dilahirkan dengan akal, dengan otak saja. Untuk makan, untuk tidur, untuk berkelamin. Dilahirkan dengan akal sebagai manusia, ada akal. Itu nikmat yang kedua. Nikmat pertama, dilahirkan Islam. Tapi orang dia Islam, dia Muslim, tapi dia tinggal di situ saja. Kenapa? Dia bukan memilih nak jadi orang Islam, kebetulan saja Islam. Jadi kita kena buat pilihan. Aku bukan saja Islam, aku mukmin, aku nak jadi orang yang bertakwa. 3 tahap yang paling tinggi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tak jemu. Tak jemu mengabdikan diri pada Allah. Tak jemu. Itu kita nak. Jadi kita berdoa dan kita sudah dapat kemenangan. Sudah 28 hari kita berpuasa. Jadi malam ini tarawih terakhir. Kalaulah kita raya hari Khamis terakhir, kita doakan kita berjaya. Saya nak minta, nak menganjurkan saudara-saudari, saudara-saudara sini, saudari, tolong tengok orang sebelah depan ni. Bila saya kata tengok dan berjabat salam, ya, berjabat salam dengan orang kiri kanan kita, berjabat salam dan senyum, kata alhamdulillah kita dah sampai penghujung. Mudah-mudahan kita berjaya. 1, 2, 3. Tolong bersalam dengan orang sebelah, kata alhamdulillah kita dah sampai akhir Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita Allah terima, amalan kita Allah terima, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Dan lagi sekali bersalam, kata insya-Allah kita berpuasa lagi tahun hadapan. Tolong beri, insya-Allah kita jumpa lagi Ramadan tahun hadapan, insya-Allah kita jumpa lagi puasa tahun hadapan. Masya-Allah. Ya Allah ya Rabbi. Soalan pertama, di mana kita datang, ke mana kita nak pergi, siapa kita. Soalan kedua, ke mana nak pergi. Soalan ketiga, kenapa nak ke sana. Soalan yang keempat ialah macam mana nak ke sana. Macam mana? Macam mana? Ini dah mengikut lunas-lunas, mengikut ajaran sunnah, mengikut Al-Quran, mengikut syariah, akhlak mulia. Bagaimana sudah terang?
Bagaimana ya Allah seorang dalam kita baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita minta jalan yang betul, jalan mereka yang sudah diberi nikmat, para salihin, para anbiya, para siddiqin, ya, para syuhada. Orang macam ini kita nak ikut jalan mereka. Bukan jalan mereka yang Allah murka, bukan jalan mereka yang sesat. Itu sudah terang. Tapi perjalanan ini, penuh dengan nikmat, penuh dengan dugaan. Jalan ini subhanallah, penuh dengan kenikmatan, alhamdulillah, penuh dengan dugaan. Jadi saya nak bercakap sedikit. Tadi alhamdulillah kita kebetulan baca surah Amma malam ini. Banyaklah surah-surah yang kita dibaca oleh Pak Imam tadi yang kita boleh lihat, boleh dengar. Apa kata Imam tadi? Surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Allah bersumpah 7 kali dalam surah Asy-Syams. Ayat pertama sampai ayat ke-7 adalah sumpahan Allah. Allah bersumpah dengan demi matahari, kemudian demi bulan, demi siang dan demi malam, demi langit, demi bumi. 6 kali. Kemudian kali ke-7, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa, demi manusia, demi jiwa dengan segala kesempurnaannya. Allah kata kita sempurnalah untuk berjalan di dunia ini ke akhirat. Sempurna. Allah desain kita, ciptakan kita sempurna. Tidak ada cacat telah. Kalau ada kecacatan itu sengaja dicacatkan untuk menduga. Wa nafsin wa ma sawwaha. Surah At-Tin tadi pun lebih kurang maknanya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami jadikan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian, sebaik-baik ciptaan. Untuk apa? Untuk berjaya dalam hidup. Tapi surah Asy-Syams tadi sambung ayat ke-9 dan ke-10. Ke-8 dan ke-9. 8, 9, 10. 8, 9, 10, 1, 2, 1 sampai 7 sumpah. Yang ke-7 wa nafsin wa ma sawwaha. Yang ke-8 Allah kata apa? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan aku ilhamkan kepada orang itu fujuraha, keburukan, peluang-peluang untuk buat keburukan, wa taqwaha, peluang-peluang untuk buat kebaikan. Dan apa kata? Apa sambungnya ayat ini? Surah ini. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah mereka yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah, sungguh rugilah manusia yang mengotori. Allah bagi kita pilihan. Allah bagi kita pilihan. Pilihan ke surga kena buat sekarang. Pilihan ke neraka apa kena buat sekarang. Kalau nak buat ke neraka boleh kena buat sekarang. Tidak ada kita panggil walk in sampai ke akhirat pilih nak hotel mana nak masuk di surga. Tidak ada. Kena buat booking di dunia. Booking kena buat di dunia nak ke surga. Tidak ada walk in. Kena buat reservation. Macam mana nak buat reservation? Beriman dan beramal saleh. Tapi Allah bagi pilihan. Allah bagi kita 3 potensi hidup. 3. Allah bagi kita jasad, Allah bagi kita akal, Allah bagi kita hati. Hati dan akal untuk buat pilihan. Lebih-lebih hati. Perbetulkan hati kita ya Allah. Ini panjang cerita tak ada masa, tapi segala-gala bermula di sini. Betulkan hati, kena buka hati kita. Okey, saya nak anjurkan buat sesuatu sama-sama dengan saya. Angkat tangan. Buat macam ni, jari macam ni. Jari, tunjuk 5 tempat. Saya kata buka. Buka mata. Kata mata, buka. Mata. Buka telinga. Buka. Kita panggil buka. Apa?
Buka hati kita, buka dan mana buka dada kita, buka dada kita. Bukan buka minda kita dan buka hati kita. 5 perkara kena buka untuk perjalanan hidup ke syurga. Lagi sekali, buka mata, buka telinga, buka dada, buka akal, buka hati. Kalau you buka, you open these 5 places, kata dalam bahasa Inggrisnya, you will be on the right track. Ihdinas siratal mustaqim. Buka mata, buka telinga, mendengar. Apa ada, apa masalah, apa ambil berat, ambil tahu, ambil berat, apa berlaku dalam masyarakat. Sebagai khalifah, sebagai jiran. Buka dada supaya orang datang jumpa kita. Kita tak mau saja disegani. Kita nak juga disenangi. Orang disegani sebab kedudukannya. Macam saya profesor, datuk profesor emeritus, orang segan. Alhamdulillah orang segan. Tapi alhamdulillah orang juga senang hati dengan saya. Tak nak orang segan sampai langsung tak takut datang jumpa. Buka pintu, buka tangan. Gini malam kalau kita nak berpelukan sesama Islam, sama laki-laki, sama-sama perempuan, kena buka ini, kena buka. Jangan tutup macam ni orang tak jumpa. Macam mana kita nak memberi apa-apa kepada kawan kita kalau kita tutup macam ini kedudukan kita. Your arm is closed. Tak boleh memberi apa-apa pada kawan. Jadi Allah bagi kita akal, jasad, akal dan hati. Dan kita berpegang pada kekuatan rohani. Kita panggil zahir zikir. Pilihan. Dalam surah Al-Balad tadi saya dengar Allah subhanallah Al-Balad tadi. Subhanallah, surah Al-Balad tadi apa bunyi tadi? Surah Al-Balad wa hadainahun najdain. Surah Al-Balad tadi, la uqsimu bihadzal balad. Ada satu ayat, wa hadainahun najdain. Allah kata apa? Ada 2 jalan. Aku bagi kamu 2 jalan. Kami bagi 2 jalan. Kamu kena pilih jalan mana kamu nak. Allah sentiasa bagi pilihan. Selepas kita dilahirkan, Allah tak bagi pilihan masa kita dalam rahim mak kita. Tidak ada pilihan. Masa di Lauh Mahfuz tak ada pilihan. Dalam rahim mak kita tak ada pilihan. Dilahirkan masa kita belum balik, tidak ada pilihan. Tapi bila sudah balik sampai kita mati, ada pilihan. Bila sudah mati di alam barzah, tidak ada pilihan. Di akhirat tidak ada pilihan, tapi di dunia ada pilihan. Dan Allah bagi kita 3 perkara, 2 perkara sebenarnya, akal dan hati untuk buat pilihan. Dan itu surah Absyam tadi sungguh baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan aku bagi peluang pada orang ini. Aku bagi peluang pada manusia ini. Apa dia? Keburukan dan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah mereka yang mensucikan hati, dan sungguh rugilah manusia yang mengotori. Tolong ingat yang ini. Okey, soalan pertama tadi di mana kita nak dan kedua kita nak ke mana? Yang ketiga kenapa nak ke sana? Yang keempat bagaimana nak ke sana? Yang kelima apa? Apa nak buat? Nak buat di mana? Bila? Dengan siapa? Ini syariah. Ini hukum syariah. Nak buat dengan siapa? Di mana? Sekali semua dah cukup. Dah cukup. Islam ad-din dah cukup. Siapa nak buat apa? Di mana? Dengan siapa? Semua dah cukup. Semua dah cukup. Itu kita nak ilmu. Soalan yang keenam ialah muhasabah diri. Macam mana hasilnya? Macam mana akibat? Apakah betul keputusan yang kita buat? Apakah betul pilihan yang kita buat? Apakah betul atau benar kelakuan kita? Adakah benar akibat yang kita dapat? Apakah betul? Jadi accountability ada 3. 3 accountability. 3 accountability ini soalan Allah. 3. Kita akan ditanya tentang pilihan-pilihan yang kita dah buat. Pilihan-pilihan yang kita dah ambil. Apa pilih kita? Pilih yang baik, pilih yang tak baik. Akan ditanya. Soalan yang kedua ialah kita akan ditanya kelakuan kita.
kelakuan apa yang kita buat. Bahasa Inggrisnya for your action. Nombor satu tadi for your decision. You are accountable for your decision. You are accountable for your action. Dan yang ketiga, you are accountable. Kita ada accountable kepada hasil-hasil daripada keputusan kita, hasil-hasil daripada pilihan-pilihan kita ambil, hasil-hasil daripada perbuatan-perbuatan kita. Ada accountability. Ada accountability. Ini timbul dalam surah, pasal baca dengan surah ini, surah apa ni? Surah apa tadi? Surah At-Takatsur. Ayat terakhir surah At-Takatsur. Apa bunyinya? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tsumma, kemudian daripada itu, latus'alunna, kamu akan disoal. Yauma idzin, pada hari itu, hari mana? Yaumiddin, yaumil akhirah. 'Anin na'im, ani itu mengenai, berkenaan dengan Naim, berkenaan dengan segala nikmat Allah dah bagi. Jangan lupa, kena ingat, jangan lupa bahawa segala nikmat Allah bagi, ada accountability. Apa yang kita pergunakan nikmat itu, termasuklah nikmat kemewahan duitnya, kesihatan, nikmat ilmu, akan ditanya-tanya macam mana? What did you do with that? Kamu buat apa dengan nikmat-nikmat aku bagi? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah akan tanya, kamu buat apa dengan nikmat aku bagi? Umpamanya saya ada ilmu sikit-sikit, kamu buat apa dengan ilmu itu? Kamu kongsi tak? Inilah soalan dalam surah Wadduha. Dibaca tadi surah Wadduha, ayat terakhir. Banyak ayat terakhir dalam surah-surah kecil ni, besar maknanya. Surah Wadduha, apa ayat terakhir? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sungguh besar makna ayat ini, ya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun, wa amma, wa itu dan, amma adapun, bi ni'mati, dengan nikmat rabbika, Tuhan engkau, fahaddits, fa itu maka hadis, bersyukurlah, manfaatkanlah, berkongsilah, beritahu oranglah, isytiharkanlah, aku ada ini, berkongsilah, datang berkongsilah, jangan duduk diam saja kedekut ilmu. Fahadis bermakna apa? Beritahu, bersyukur dan beritahu, berkongsilah. Umpamanya malam ini banyak perkongsian, berkongsilah, jangan duduk diam saja sok sendiri, jangan nafsi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat-nikmat Tuhan engkau itu, maka hadis, beri maklumlah, bersyukurlah, berkongsilah. Jangan duduk diam aja. Mana apa? Kena ambil tahu, kena naik berat. Tolong ingat, perjalanan di dunia ini, perjalanan memberi. Sekarang saya nak bagi tahu sikit, nak berkongsi sikit pasal apa? Surah tadi, surah Al-Fajr. Sungguh besar makna 4 ayat terakhir. 4 ayat terakhir surah Al-Fajr. Kita kebetulan malam ni surah ayat lazim. Apa bunyinya? Imam kita baca dengan begitu baik tadi, subhanallah. Sungguh bertuah saya berada di sini malam ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah menyuruh siapa? Kita lah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah, yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepadaku, Tuhan engkau reda, meredai. Mu reda dengan aku reda denganmu.
Kembali. Wahai manusia yang tenang jiwanya. Kembali kepadaku. Kembalilah kepadaku dengan reda meradai. Aku ni Tuhan engkau. Kembalilah. Fadkhuli fi ibadi. Dan maka masukkanlah dalam golongan hamba-hambaku. Maknanya bukan seteruku. Kembali sebagai hamba-hambaku. Itu kena ada perasaan kehambaan. Kembali sebagai hamba-hambaku. Please come back, please come. Masuk dalam rahmatku, rahmatku sebagai hamba-hambaku. Ayat terakhir Allah subhanallah. Wadkhuli jannati, dan masukkanlah dalam surgaku. Masuk. Kata orang Kelantan, selekeh. Allah persilakan kita. Syaratnya kena tenang hati. Syaratnya kena reda. Syaratnya kita reda dengan ketetapan Allah. Syaratnya Allah reda dengan pegangan kita. Allah reda dengan keputusan yang kita buat. Allah reda dengan tingkah laku kita. Allah reda dengan hasil usaha kita. Allah kena reda, barulah masuk dalam golongan orang yang dipanggil masuk surga. Jadi sana akhir dengan yang ini. Perjalanan hidup diduga dengan dua perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan hidup di dunia dalam pergi ke akhirat. Bila kita terhembus nafas terakhir, habislah peluang memberi, timbullah peluang menerima. Tapi dalam perjalanan itu Allah duga dengan dua perkara. Dia nak tahu kita reda tak? Dia nak tahu kita bersyukur tak? Dugaan pertama, Allah reda dengan kepayahan. Allah reda dengan kesulitan. Allah reda dengan keperitan. Allah duga dengan keseksaan. Allah duga dengan musibah. Macam mana kita nak lulus? Macam mana kita nak lulus? Tiga perkara. Tolong ingat please. Kalau ingat ini pun saya dah amat-amat bersyukur pada Allah. Bila Allah reda dengan, dan Allah duga dengan kesusahan, tiga perkara kena ada sebelum kita dapat mutmainnah, dapat surga. Apa dia pertama? Yang pertama ialah kita reda. Reda bermakna tak tanya kenapa ya Allah, why me? Kenapa aku ya Allah? Kenapa sekarang ya Allah? Kenapa kamu ambil isteri aku? Kenapa kamu ambil anak aku? Kenapa isteri aku masih mengandung? Kenapa kamu ambil? Kenapa aksiden? Kenapa rumah terbakar? Kenapa barang tak sampai daripada Kuala Lumpur? Kenapa? Selagi bertanya kenapa, itu bermakna tidak reda. Allah akan jawab kalau kita kata kenapa. Allah akan jawab macam ni. Mung siapa? Mung tu siapa nak tanya aku? Al-Mutakabbir. Mung tu siapa nak tanya aku? Aku Allah boleh buat gapo? Aku tak perlu your permission. Aku tak benar kebenaranmu. Aku tak tanya, boleh tak aku nak hilangkan beg dulu? Tak payah tanya. Jadi untuk lulus dapat A, bila disetuga dengan kesusahan, yang pertama kena reda. Reda ni terima saja, tanpa rungutan. Yang kedua kena apa? Sabar. Yang ketiga kena juga sabar. Jadi yang sabar pertama tadi, yang pertama reda, yang kedua tadi sabar menanggung kesusahan. Nombor tiga, sabar mencari penyelesaian. Tolong jangan sabar nombor dua saja, please. Janganlah nombor dua saja. Sabarlah. Kalau sakit carilah obat. Sabar mencari penyelesaian. Dalam surah At-Talaq ayat 1000 dinar. Apa bunyinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan bagi jalan keluar. Cari jalan keluar tu. Kalau anda tiga-tiga ini, sabar, reda, sabar dan mencari penyelesaian, kita sudah dapat A bila diduga dengan kepayahan. Yang kedua apa? Allah duga dengan kenikmatan. Bila diduga dengan kenikmatan lagi susah nak lulus tahu. Lagi payah nak lulus bila Allah duga dengan kenikmatan. Kenapa? Nak lulus kena ada daya zikir, kena sentiasa ingat pada Allah. Allah duga dengan kemewahan, jangan lupa.
Lupa. Ramai orang lupa. Lupa bahawa kenikmatan itu bukan untuk dia sahaja. Fahadis, kongsilah. Dia lupa. Dia lupa bersyukur. Yang kedua, nak lulus lepas bersyukur ialah manfaatkan. Manfaatkan. Sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi kamu ialah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Manfaatkan apa yang ada pada kita sebaik-baiknya, please. Jadi saya nak berhenti sini sebab setengah jam dah habis. Tolong ingat yang ini, please. Kita semua akan mati. Perjalanan ini perjalanan ke akhirat. Pastikan kita pilih surga. Pastikan kita pilih bertemu Allah di surga. Bila masuk surga, surah Yasin, kita ada satu ayat dari surah Yasin berbunyi, salamun qaulam mir rabbir rahim. Para malaikat ucap salam pada kita bagi pihak Allah. Salam. Allah ke salah kamu. Allah ke salah kamu. Masuk. Allah ke salah kamu. Allah ke salah kamu. Masuklah. Tolong ingat itu. Jadi saya nak anjurkan, saya minta mengingat pada diri saya sendiri, jom kita gunakan amalan kita sebulan bulan Ramadan ini untuk melengkapkan kita perjalanan 11 bulan yang berikutnya dengan penuh kekuatan minda, kekuatan hati, kekuatan rohani, supaya Allah reda dengan perangai kita. Allah reda kita pandai buat pilihan. Kita tidak lagi peluk tepuk dada tanya selera. Kita tepuk dada tanya iman. Kita tepuk dada tanya akal. Kita tepuk dada tanya hati. Kita tepuk dada tanya ihsan. Semoga insyaAllah kita sampai ke syurga bertemu Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tadi Pak Imam kita pun baca surah doa itu. Ya Allah, jadikanlah kami segolong-golong manusia yang sentiasa mensyukuri nikmat-Mu, yang sentiasa mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa berusaha meningkatkan amal ibadat kami padamu ya Allah. Jadi saya nak berhenti di sini dengan doa kepada semua kita semuanya dapat nilai barakah pada majlis malam ini insya-Allah, dan nilai barakah pada sebulan Ramadan ini ya Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.